Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya Zulkifli Razak. Zul Razak 2 jam hari ini. 2 sampai 4 dan malam nanti saya ada satu lagi sesi dari jam 8 hingga jam 9 bersama dengan host kita Mel, bicara personality dan kita akan revisit mengenai portfolio dagangan, perancangan penggunaan equity, dan kita akan lihat kepada personality yang saya pilih untuk special show untuk bicara personality pada malam ini, iaitu Stanley Drucken Miller, Stanley Freeman Drucken Miller, tu nama penuh dia. Aisyah, Waalaikumsalam. Jadi petang ini kita mulakan balik untuk teknikal, untuk sistem dagangan, untuk teknik dagangan, dan kita akan lihat kepada model dinamik pasaran dalam 6 siri sesi bersama saya mulai daripada hari ini. Jadi petang ni kita mula daripada asas dahulu, struktur pasaran, asas kepada teori Elliott Wave. Saya gunakan teori Elliott Wave untuk mapping. Saya harap most of you dah mula faham. Saya bukannya buat Elliott Wave. Saya cuma mapping berdasarkan Elliott Wave, tapi saya bukan trade dia. Saya trade kepada sequence. Ada dua, sama ada kita sedang melihat incomplete, belum habis, ataupun momentum. Ada dua yang kita akan lihat. Jadi sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu pasaran sebelum kita mula kepada topik kita. Secara asasnya kita menjangkakan bahawa struktur ini kita balik kepada mapping kita minggu lepas. Jadi minggu lepas kita menyangkakan bahawa 3 tu dah habis dan kita sedang melakukan lonjakan. Jadi sebelum ini pada weekend kita nampak Jumaat lepas kita menjangkakan bahawa 3 ni masih ada satu lagi lekuk ke bawah. Tetapi kenapa kita katakan bahawa ini dah berakhir, struktur dari 2 kepada 3 ni berakhir dekat indeks. Sebab ini penting kepada lain-lain instrumen. Kalau anda lihat dekat US 500 ni, kalau anda lihat kepada struktur sekarang dekat H4, dekat H4, anda lihat kepada jumlah lekuk dia. Daripada atas ni, jumlah lekuk dia, ini terlalu besar untuk kita nak katakan itu cuma 4. Faham Aisyah? Dan dia pun dah break peak yang lain dekat Stoch. Jadi kita katakan bahawa struktur ini kita dah cukup dah cukup channel dia. Dah cukup untuk kita katakan kita dah ada 3 channel. 3 channel tu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3 tu dah lengkap. So kita jangkakan bahawa kita sekurang-kurangnya membuat lekuk 4 di sini. Alternatif dia ini adalah A, B dan C. Kita ada W dan kita buat 1, 2 dan 3. Itu alternatif dia. Sebab itu di sini anda tidak trade. Alternatif dia ini adalah A, ini B, ini C, dan anda membuat yang lebih besar. Macam mana kita nak tahu benda tu? Kalau anda lihat daily pula dia pergi reset. Tu maksud dia. Anda lihat kat sini pula yang break tinggi. Dan kalau itu berlaku, kita akan tukar A, B dan C, W, tukar kepada yang lebih besar, X. Nampak dah benda ni Aisyah? Momentum. Untuk menentukan fractal. Untuk menentukan structure. Itu dia. Itu alternatif dia. Yes. Jadi kalau kita nampak reset, maksudnya kita cuma memang nampak 3 kan. Jadi kita akan jangkakan bahawa ini adalah W, sini X.
Kalau dalam yang lebih besar pula, kalau dekat weekly, kan, dia reset balik. Dan kita akan katakan sini habis. Dan kita sedang melakukan pembetulan kepada high di sini. Ya? Boleh? Benda tu je. Kira stoch je. Itu yang saya kata kira stokastik je. Dia simple sebenarnya. Ramai orang bimbang mana nak letak A, mana nak letak B, mana nak letak 2, 1. Jangan bimbang yang tu. Anda tengok kepada jumlah lekuk dekat stokastik je. Anda nampak berapa? 3 ke 5 ke? Kalau 3, W. Kalau pembetulan. Benda simple. Jangan susahkan. Ramai risau pasal added wave. Saya tak trade added wave. Saya trade sequence. Salam siang Sunbi. Lepas tu kita akan kaitkan structure dengan momentum. Kita nampak momentum besar kat sini. Momentum yang ini besar. Ya. Kita tak dapat katakan dia 4 yang ini. Jadi kalau indeks sedang membuat pembetulan yang lebih besar ke atas, kita akan mula katakan bahawa yen pair pun akan buat pembetulan yang lebih besar ke atas. Ya. Dan ini akan, kalau dia buat ini ke atas, dan kita akan tukar dia. Ini akan tukar jadi satu. Ini masih 3, 4, 5. Tak langgar syarat. Katalah indeks kat sini buat WXY. Kalau indeks buat WXY yang besar tadi, dan yang di sini, kan, yang di sini akan buat macam ni. A, B, dan C. Itu je. Okey? Jadi itu je kaitan dia. Okey, jadi indeks sedang membuat pembetulan besar, boleh tak masuk? Saya tak ni, selagi kita masih boleh lukis flat kat sini ya. Kalau dia buat lebih besar, dekat daily ni dia buat dia menunjukkan dia buat benda lain. Then kita tukar A, B, C, kita habiskan structure ini pula. Dan baru kita tukar yang lebih besar. Wassalam Mazin. Itu je benda dia. Kan, momentum dengan kaitan dengan structure, kan. Itu je. Okey, jadi setakat ini masih yang sama. Masih 4 ya. Jadi kita jangkakan bahawa setakat ini data yang kita ada, maklumat harga yang kita ada, momentum yang kita ada, kita masih lagi dalam 1, 2, ini lekuk 3 sedang buat snake. RSI masih berada pada puncak. Kalau dia 4, 5, then barulah kita decision point kat sini. Either dia buat ke bawah ataupun kalau dia buat ke atas, dan kita tahu structure ini semua habis. 4 kat sini, kita tengok dulu langgar tak hukum. Kalau tak langgar, kita masih 4. Ataupun kita akan buat X yang besar. Ini habiskan sebagai A, B dan C. Tengok momentum. Itu je. Sekarang boleh tak trade index? Tak. Buy jangan, sell jangan. Anda sedang berada dalam zon sokongan. Dah masuk dalam zon sokongan. Dari minggu lepas kita cerita benda ni kan Nazim. Kita berada dalam 100%. So, dia boleh lonjak besar. Dia masih boleh 4 dan 5 sebelum lonjak lagi. Tak ada apa-apa. Nothing. Tak ada apa-apa. Kalau dia masih dalam struktur serupa kat sini, masih serupa, sini berakhir dengan divergence, dan dari atas ni, 1, 2 dan 3 ataupun 7 kat sini, 1, 2, 3, 1 ikut arah balik, ikut arah 8. Break yang di sini dalam satu kecil merah ni dikira sebagai 1, 7, 8, 9. 10 kita boleh trade sebab korektif tak boleh berakhir dengan 9. B ni boleh trade. Jadi kalau nak trade dia, anda kena tunggu B sini nanti. Lain daripada situ, anda tak ada apa-apa. B ni nanti kita boleh trade. Okey? Kalau dia buat yang besar, 1, 2 dan 3, macam mana kita tahu? Kita tengok stokastik.
Okey. Jadi anda kira jumlah lekuk dia. Jadi jumlah besar sini A dalam B dan C. Ya. Tengok A, B dan C. Okey. Sini ada 7. 1, 2, 3, 4 ikut arah. 5, 6, 7. 8. 8. Boleh tak trade dari sini untuk short Aisyah? Jadi kita dah ada 8. Campur 3 jadi berapa? Correction. 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Kalau dia cuma 3, biarpun dia breakout, 3 ni 8 campur 3 jadi 11. Dia boleh je terus naik. Complete. Sebab itu breakout 3 tak dapat nak trade. Faham? Breakout 5 baru kita trade. Jadi itu tak dapat nak trade. Dia boleh complete. Dia truncated. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yang merah. Okey. Lepas tu biru. 1, 2 dan 3. Okey. Ini biru. 1, 2 dan 3. Lepas tu kalau dia cuma 3, ini boleh jadi biru. Instead of kita katakan yang merah. Kita kat sini. Wassalam. Jadi ini tak boleh trade. 1, 2, 3, ikut arah 4, 5, 6, 7. Tak dapat nak trade. 3, 7, 11, nombor korektif. Jadi kita tak dapat trade yang 4 ni untuk short. Jadi apa yang anda tunggu adalah dia ada 5. Then baru dapat trade yang ini. Sebab 5 tu merupakan satu daripada 3 yang besar. Itu je. Jadi kat mana, lekuk mana nak trade? Then anda dah ada trend dekat daily, anda boleh cari dekat hourly. Barulah kita trade. Itulah sequence. Jadi setakat ini 3. Breakout 3 jangan trade. Sebab kalau belakang ni 5, then 3 tu boleh trade. Kalau lah. Kalau ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tandakan macam tu. 1, 2, 3. Sini boleh trade. Faham? Sini boleh trade. Sebab sini ada 5. Breakout 3. Ni boleh trade. Tapi untuk time frame kecil. Faham? Tak faham? Faham tak? Wassalam. Kalau nak trade kecil-kecil, kalau kita tandakan sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini A. Sini B. Breakout 3. Boleh trade. Dekat 4. Tapi sekarang ni tak boleh trade. Sebab itu saya duk kata berapa lama saya kata. Waktu daripada sini turun kan. Saya tak minat untuk trade. Untuk trade apa? Indeks semasa. Tak minat. Boleh Sunbi? Ataupun sedang tulis nota. Okey, jadi indeks abaikan dulu. Anda nak tengok dia buat apa. Kalau dia buat WXY kat sini, anda tak trade dia. Anda lupakan dia. Sebab ini boleh jadi truncated. A, B, C. Habiskan Y yang hitam. Dan lengkapkan 2. Dah kita naik ke atas. Ya, sebab itu tak dapat break, tak dapat trade. Kalau kita tandakan ini sebagai A, sebagai 1, 2, 3, 4, 5, breakout 3 ni anda boleh trade. Itulah bahasa chart. Okey, jadi indeks delete dia dulu, jangan trade dia dulu. Sama lah, tak kisah US 30 ke US 100 ke, benda sama. Benda sama. Sebab breakout dia adalah breakout 3. 1, 2 dan 3. Kalau sini buat 4 dan 5, kita katakan sini adalah 3. WXY 3. Ingat WXY tu 335. 333. Jadi 5 ni akan lengkapkan 1. 2 dia boleh trade. Sebab jumlah struktur dia 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Dia kena habis 7. Fikir kecil besar, kecil besar.
Faham? Apa? Bagi mereka yang baru ikut, anda fahamkan struktur elite wave dahulu. Jumlah-jumlah lekuk. Itulah yang kita mapkan. Saya map benda tu. Bukannya, kalau orang lain lukis elite wave, dia akan lukis ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Mana Yanto? Yanto? Ada tak Yanto? Kalau orang buat elite wave, orang lain, dia akan buat macam ni. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ini 5. Ini majority akan buat macam ni. Daripada 10 orang buat waiver, elite wave chartist, 10 orang, saya berani bagi tahu 9 orang akan lukis macam ni. 9 orang akan lukis macam ni. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini pula kita nak lengkapkan C. Ataupun 1, 2. Kenapa kita tak buat macam tu? Boleh tak dia jadi macam tu? Boleh. Kalau kat sini tiba-tiba jadi 5 nanti, kita akan tukar dia. Kalau dia jadi macam tu, kalau kat sini 5, kita akan tukar dia kepada 5 kat sini. Tak salah pun. Sebab boleh tak kita melukis dinamik. Semasa ini berlaku, dia bukannya yen, dia adalah US dollar. Jadi kita ambil cerita dekat chart saya ni, dekat sini merupakan US dollar move. Biarpun indeks jatuh, yen tak kuat. Jadi kita ambil US dollar, UJ tu naik ke atas bulan 1 kan. Itulah. Itu yang saya maksudkan. Saya melukis sequence. Saya melukis elite wave berdasarkan mapping sequence. Berdasarkan dynamic. Saya nak map dynamic. Unless dia buat 5 kat sini dan saya lukis elite wave. Faham? Tak ada cara lain. So kalau sini 5, sini tak boleh 3. Kecuali dia melakukan flat. Itu yang saya maksudkan bila saya kata saya sekarang sedang melukis, most of my chart adalah melukis dynamic. Tapi kalau dah technical dia menunjukkan 5 kat sini, saya terpaksa lukis elite wave. Tapi benda dah jadi belakang ni. Jadi kita tahu semasa sini bukannya yen dynamic. Kita adalah dollar dynamic. Benda dah belakang, tak apa. Okey? Boleh? Faham? Apa yang saya mapkan? Yes, benda tu je. Hari-hari buat benda tu je. DEX pun sama. So, ideally nanti DEX buat 2 kat sini. Ini yang mungkin akan mengejutkan orang. Apa cerita kat sini tak tahu. Ingat apa saya sebut hari ni Kalau bounce ini berlaku, kalau bounce kat sini berlaku, kita minta supaya dia merupakan WXY. Tahu tak kenapa? Tahu tak Sumbi kenapa? Kalau boleh, saya nak lukis ini sebagai sebagai W, X, ini A, sini B, sini C, ini Y. So kalau dia menghabiskan Y, C kat sini dia tak laju sangat. Mungkin laju sekali itulah. Okey, tetapi sekarang ni kalau ikut struktur dia, ini merupakan 3. 3 of C, 3 of C, dengar 3 of C dengan C of Y, jauh beza dia. Ini adalah momentum yang lebih tinggi daripada ini. Ini lebih tinggi momentum dia. Jadi kita tak nak market jatuh macam tu. Faham tak? Trading senang. Tapi ekonomi dunia tak tahu apa jadi. Ini perang ke? Germany apa ke? Tak tahu. Itu yang, ingat apa saya sebut hari ni mengenai lekuk 3 kat sini. Itu akan something, some news tak tahu apa. Dekat tempat lain, ini Eropah. Eropah punya cerita. Benda sama dekat kawasan sini. Tengok, dekat chart kita dapat ceritakan benda ni. Sini,
akan naik 4. Ini yang nanti. Yang ini. Tak tahu apa cerita dia. Kita tak tahu apa cerita yang sini nanti. Ni saya tak ubah lagi. Kenapa panjang sangat 3 dia. Faham? Kita tak tahu apa jadi. Yang sini. Yang 3 ni. Waalaikumsalam. Something yang tak elok. US economy will be a bit jauh daripada dia. Itu mungkin faktor Eropah punya cerita. B kepada C ni. Beza dia. C kat sini menghabiskan Y. 2 kat sini menghabiskan C. Ini adalah momentum. Tak tahu apa cerita dia. Kalau boleh ini tak jadi. Kalau boleh lah kalau boleh. Tapi berdasarkan charting, ini yang kita nampak. Something yang tak elok, tak tahu apa jadi. Itu something yang tak cantik. Basically kalau kita nak tanya, ekonomi hari ni macam mana? Ekonomi hari ni kita cerita pasal indeks, Aisyah. Faham? Jadi something yang tak cantik, indeks jatuh dengan laju. Ini bukan 3 kat sini, ini laju ni. Tak tahu apa cerita, saya tak tahu apa dia punya ni. Dan technical menunjukkan benda tu. Kita pernah ceritakan benda yang macam ni masa kat sini. Masa ini. Masa ini. Masa ini. Ini. Saya ingat satu kode ini. Masa ini, Aisyah. Masa yang ini. Something Satu lagi kalau kita ambil yang lebih besar, ini adalah internal. Tapi kalau anda lihat yang lebih besar, saya buka trading view. Ini something kita ceritakan 2018, 2019. Structure di sini. Tak tahu apa cerita dia kalau kita ambil daripada kosong. Daripada kosong. Kalau kita ambil daripada kosong. Sebab dia melangkaui 1618 tau. Level di sini. Yang S&P 500 ni. Kawasan ni. 100 kawasan ni. Tak tahu apalah sebab dia. Apa yang jadi. Kalau kita ambil internal, 100% dia kat sini. Something yang ni waktu COVID-19 tu lah. Tak tahu apa jadi. Tak tahu apa yang ni. Kalau anda rajin tengok GAN, saya dah ceritakan malam tadi GAN dia menceritakan mengenai ini. GAN menceritakan mengenai yang ini apa 1869 kita ada perang saudara dekat US yang Abraham Lincoln apa semua tu menyebabkan kestabilan pasaran tak ngam waktu tu. Jadi GAN ni dia ada satu mengenai 30 tahun dengan 60 tahun punya cycle. Waalaikumsalam. Jadi 30 tahun dia jangkakan 30 campur 1869 setahun sebelum peristiwa ni jadi iaitu pada tahun 1929 30 18 tahun ni kena cek iaitu pada tahun betul lah kan 70 1889 something like that lah 1929 pada tahun 1928
dia menjangkakan akan berlaku satu kejatuhan pasaran. Itu menurut Gunn lah. Anda nak tahu apa jadi kat sini? Kita tengok kat chart ni kecil kan? Sebab waktu tu harga tak tinggi. Tapi kalau anda tengok, ni rupa chart dia. Nampak? Yang kita bulatkan tadi, yang kat chart kecil ni, ni rupa dia. Ni rupa dia. Ini yang start cerita pasal tangan gaib lah, Keynesian lah, Federal Reserve punya peranan lah. Ni antaranya. Nampak apa berlaku dekat indeks ni? Ini monthly chart tau. Ini bukannya 1 minit punya chart. Nampak ni? Gunn pula, dia meninggal tahun 58. Lepas dia bagi tahu benda ni akan berlaku pada tahun 1928. Dia tulis satu artikel pada tahun 1928. Dia katakan bahawa pada tahun 1929 market akan jatuh. Tu Gunn bagi tahu. Dia bagi tahu setahun sebelum. Dia kata something berdasarkan analisa dia, market akan jatuh macam ni. Dan pada tahun 1929, dia juga menyatakan 60 tahun 60 tahun selepas tu, kita akan ada satu lagi peristiwa. Dan kalau kita ambil dia punya ni, itu adalah pada tahun 2019. Dia katakan bahawa market akan jatuh sekali lagi. Ini yang berlaku. Sejak daripada 1929 tu, dia katakan dalam tempoh 60 tahun, dia punya ni lah, ada dia punya 30-60 tu, cycle dia, sekali lagi market akan jatuh. Dia bagi tahu benda ni pada tahun 1928. Kalau anda cari artikel dia bagi tahu pada tahun 2019, market akan jatuh sekali lagi. Sebelum 1929 berlaku, sebelum COVID-19 punya kejatuhan berlaku. Nampak? Dia bagi tahu benda ni. Itulah Gunn. Tapi dia lari berapa bulan lah? Dia lari 3 bulan. 3 bulan dia miss. Sebab ni berlaku pada Februari 2019. 2020. Gunn punya prediction. Dahsyat kan? Okey, tak kisahlah. Kita nak trade apa benda tu. Okey, jadi apa pun, kita nak trade benda berulang. Itu je. Kalau dia buat 5, sini kita trade. Kalau dia buat 3, sini tak trade. X tu tak dapat nak trade. Faham? Okey, kalau X ada... Kenapa saya tandakan A, B, C kat sini? Tahu tak, kalau kita tandakan ini sebagai W, X dan Y, ini apa dinamik? WXY. Kalau kita tandakan WXY, kenapa saya tandakan WXY sekali lagi? Itu apa dinamik? Itu US dollar entah pergi mana-mana, bulan ke bintang dia pergi. Keindahan matematik, betul ni. Faham? Kalau saya tandakan itu WXY, dolar kat sini, tak tahu dia pergi mana. Saya pun tak tahu dia pergi mana. Faham? Kita akan extendkan 3 of 3. Ini adalah 3 biru kat sini. 3 biru. Tak tahu kat mana dia pergi. 4, 5. 3 hitam kat sini. 4, 5. Tak tahu dia pergi mana US dollar. Tu. Sebab tu kita habiskan dia dengan A. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Tapi chart kita akan nampak pelik lah. Faham? Kalau sini jadi WXY, X, Y, itu US dollar. US dollar correction besar dulu. Lepas tu US dollar pergi ke awan mana? Awan biru. Tak tahu pergi mana. Faham?
Kalau kita lukis macam ni, US dollar akan tamat, lepas tu correction kecil sikit, lepas tu dia satu lagi tak berapa sangat. Kalau WXY, sebab tu saya tak lukis dia. Tu saya cerita dulu. Boleh tak dia berlaku macam tu? Boleh. Tak tahu. Itu memang ekonomi dunia memang tak seimbang. Nampak? Itu yang kita ceritakan dekat chart. Bukannya main lukis dia. Tembus skrin. Faham kawan? Kita menceritakan apa market kita. Of course, kita ada pandangan ekstrim. Ekstrim dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita akan ambil yang high probability tengah-tengah. Kita ambil yang apa standard deviation lah, yang tengah-tengah. Tak terlalu ekstrim. Tu yang apa kalau nak lukiskan W boleh. Dah boleh lukis W kat sini. W kan. X Y. Dia dua je. Kalau saya lukis macam ni, sama ada ini adalah lengkap, W hitam, lengkap dan naik ke atas, of which itu adalah kita bermulanya zaman stagflation. US 500 ni saham. Saham tu aset. Aset naik harga. Kan? Inflasi. Ini perlu berlaku. Faham? Kalau kita lukis benda ni, kita sedang dalam dua, saya akan lukis dia sebagai dua opsanti ataupun 4. Kita akan buat dia sebagai 4 dulu supaya dia tak terlalu ekstrim. Kita akan letakkan sebagai 4. Ini 3. Masalah dengan buat 4 dengan 3 kat situ adalah masalah ini. Faham tak apa saya ceritakan? Kalau kita buat ini sebagai 3, sini sebagai 4. Ini tak break. Okey, sini sebagai 5. Apa jadi belah ni? Faham? Sekali lagi. Ini stagflation. Stagflation. Inflasi dah turun tak? Belum. Tu salah tu yang Dex punya cerita tadi. Faham tak? Faham tak Wan? Apa kalau kita lukis macam tu Wan? Yang sebelah sini, ini stagflation. Anda sedang nyatakan ekonomi dunia jatuh selepas kenaikan inflasi yang tak terkawal. Itu dia. Itu dia. Faham? Ini stagflation. Lepas tu kita kena kejatuhan besar. Tak tahu apa cerita. Failure of policy. Tu stagflasi. Nampak? Dengan melukis kat chart. Itulah the beauty of model ni. Anda boleh ceritakan apa yang berlaku dalam ekonomi. Satu, saya lukis, saya tak akan ambil yang terlalu ekstrim. Yes, kita nak trade. Tetapi pada masa yang sama, anda kena consider apa yang anda letak dekat chart. Tak dapat main lukis barang. Ada maksud dia. Kalau setakat lukis je, siapa-siapa boleh lukis kan. Ambil pen, kertas, lukis. Okey, jadi perhatikan all this move. Nah, kita cerita stagflation tahun lepas bila tah kita cerita stagflation. Kita cerita pasal politik yang tak stabil daripada COVID-19 recovery dulu, bulan 4, bulan 5 kot lebih. Bulan 4, bulan 5 tahun 2020. Now politik. Barang naik harga, rakyat tak happy. Familiar tak? Kalau familiar, diam-diam. Faham? Sekarang ni fiskal, betul. Fiskal dengan monetary tengah tintong. Dua-dua berlawan. Seorang pergi cut rate, seorang pergi naik, seorang pergi akomodatif, potong cukai apa semua. Seorang lagi pergi restriktif yang dekat bank pusat naikkan rate. Cantik. Peranglah dua orang tu. Fed. Ada yang kata Fed PMI slow down malam tadi kan. Fed tak naik rate. Anda tengok projection table dia. Dia tak buat projection table tu saja-saja.
Lepas tu kecairan pasaran masih tinggi. Harga aset masih mahal tak? Harga aset masih mahal tak? Harga aset masih mahal tak? Macam mana anda tahu harga, antara senang tengok harga aset, anda tengok indeks harga rumah, itu kat US. Anda tengok kepada apa lagi? Harga saham. Anda pergi cari benda ni. Buffett Indicator. Warren Buffett ni dia adalah seorang value investor yang ni. Jadi value saham tu tinggi lagi ke tak? Anda pergi cari dan tengok saham masih mahal. Bukan tengok PE ratio saja. Ramai orang cuma tahu PE ratio je. Tak. Bukan tengok PE ratio je. Anda tengok Buffett Indicator. Ni harga saham tu masih mahal. Masih mahal. Masih tinggi. Okey, sebab itu, kenapa saja? Sebab itu, we need this one. Kita perlukan yang ABC ni. Supaya inflasi pun mula terkawal, settle, slow down, then barulah harga aset nak naik. Dia naik lah lepas tu. Kan? Then policy start working. Ni yang saya lukiskan. Bukannya kita main lukis je. Currency market, current market valuation. Okay. Valuation masih tinggi. Tapi yang itu rasanya dia pakai PE ratio, Kimi. PE ratio okey, tapi tak kepada the whole asset. Warren Buffett punya indikator dia melihat ke semua. More or less lah. Of course tak ada indikator yang perfect kan. Betul? Harga rumah tak jatuh-jatuh. Itu tandanya ekonomi belum reset. Sebab itu ini perlu berlaku. Slow. But mana nak trade? B itu nanti. Sama. Okay. Yen. US dollar JPY. Saya tukar sikit sebab kita jangka US dollar bit more correction ataupun dah habis sebelum ini naik lagi ke atas a bit Untuk UJ, Yen pair sama ding dong, tak ke mana, one more high. Ini adalah 3, 4 dan 5 masih. Itu bermakna untuk euro US dollar jatuh sekarang. Naik sekarang. GJ pun sama. Yang tak, ni kita ada Bank of RBA pagi tadi yang nampaknya flip-flop. Orang jangka dia naikkan rate sebanyak 50 poin, dia naik 25 poin. Okay. Tapi itu tak ada. Ni nampak, kalau tak kenapa AUD tak jatuh macam ni? Faham? Kalau dia naik satu lagi, kita nak buat apa? Ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5. Faham? Ini jadi A. Ini jadi B. Kalau dia buat high, itu adalah AUD JPY. Ataupun setakat ini, kita kena buat macam tu. JPY pun sama. Itu bermaksud untuk dolar dekat time frame kecil. Ini will be satu lagi. Ini will be extending 45. Sama lah. Okay, itulah untuk dolar. Euro US dollar sama. Ini adalah ini adalah 5 yang extend. Ini masih divergence. GU pun sama. Ini adalah 3, 4 dan 5. Okay, satu lekuk lagi ke atas. Ini adalah untuk UCAD. Sama. 3, 4, 5. Mana lagi? AUD US dollar. Ini adalah kawasan entry. Saya terdelete. Alah. Sini adalah kawasan entry dia. AUD.
Ini bagi mereka yang tak ada lagi GBP. Kalau anda dah trade GBP, dah lah float, kau pergi masuk lagi. Janganlah. Structure serupa. Okay. Itu adalah untuk AUD US dollar. Mana boleh hilang dia. Ataupun NZD US dollar. Boleh pilih salah satu. Ini adalah pula. Okay. Jadi bagi mereka yang tak ada GBP, anda yang tak ada GBP, anda boleh sama ada trade untuk AUD ataupun trade untuk NZD. Okay. Itu bermakna gold a bit more higher. Ini akan buat sama 3, 4, 5 sebelum jatuh bawah balik. Itu adalah gold. Boleh tak trade dia? Tak. Tak ada situ, tak ada tempat entry. Okay. Silver menunjukkan movement berkenaan. Silver. Okay. Itu bermakna bearish kat sini. Bearish kat sini. Ini tengah buat lekuk dua. Maksud saya macam ni. Bearish kat sini. Tengah buat lekuk dua. Sebelum turun balik. 3, 4, 5. Jadi sebab itu saya katakan gold, silver pergi tepi dulu. Anda tahu gold berada dalam weekly punya support. Anytime dia boleh naik. Trade kepada saham dia. Masa ni anda tak trade dia. Ini terlalu besar. Weekly punya. Bukannya H1. Faham? Bukannya H1. Itu weekly. Jadi tunggu kepada bearish ni nanti. Weekly. Okey, minyak kita ada OPEC esok, statement dari OPEC, one more high is expected sebelum memulakan pergerakan ke bawah. Samalah dengan dolar tadi untuk minyak, dan kita ada untuk mana lagi, copper saya tak minat sekarang. There will be a big pullback. Euro AUD sama ada kita dah lengkap 4 ataupun ini masih lagi 4. Ataupun kesemuanya habis turun ke bawah. So nothing. Tak ada apa-apa kat situ. Euro GBP possible. Satu kita dah habis lengkap untuk Euro AUD. GBP AUD saya tak minat pada semasa. Ingat, anda dah cukup jumlah lekuk dia. Cukup jumlah lekuk dia. Cukup kat sini cukup. 1, 2, 3. Cukup. Cukup kat situ. Kita pun berada dalam zon untuk GBP AUD. GBP NZD pun sama. Nothing. Cukup. Saya boleh habiskan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu turun bawah besar. This will be the year of commodity. Actually, the year of commodity started bila copper lengkap di sini hari tu, Sunbi. Bila copper lengkapkan low ini. Low di sini. Low belakang ni. Ni tak dapat. Ni tak ada. Saya buka kat trading view. Bila copper tu lengkap. HG. Bila copper ni lengkap movement ini. Lengkap this low. Low ini. Low sini. Itu super cycle punya low tau. Kenapa dia jadi merah? Itu adalah super cycle untuk copper. Anda sedang lihat kepada pembetulan dekat copper ni.
Anda sedang lihat ini adalah impact US dollar dan kita jangkakan ini dah habis dan memulakan pergerakan ke atas. Ataupun sebab apa saya tak extendkan copper terlalu jauh? Maksudnya kita jangkakan dia habis sini ya. Sebab kalau saya lukis dia ke bawah 1, 2, 3, 4, 5 break, ini jadi ke bawah A, B dan C. Kalau kita lukis dia macam tu, jadi kita buat flat lah. Ini adalah kekuatan US dollar gila-gila-gila. Satu kita tak buat dia macam tu. Sama macam yang tadi itulah. Sebab itu kita katakan bahawa sini habis. Ini habis untuk copper. Wassalam Kristianto. Seperti yang kita lukis sekarang ni. Jadi kita lukis sekarang. Itu copper. Okey, cari peluang. Kalau ada peluang untuk masuk yang ini, Freeport ni, hopefully dia jatuh lagi lah. Hopefully dia jatuh lagi. Kalau tak pun dia dah habis. Sebab itu, kita cerita benda ni dari bila, Sunbi? Ingat tak, Sunbi? Kita cerita benda ni dari bila, tak saya pun dah lupa dah. Lama sangat dah. Dari Aisyah. Kita dari Aisyah. Saya tak lupa Aisyah. Mana Aisyah pergi? Kita cerita benda ni dari bila, Aisyah? Dari sini kan, Aisyah? Dari sini pun, saya pun tak ingat bila kita cerita benda ni. Tunggu Aisyah bagi report. Mana entah Aisyah buat report ni. Okay. Berdasarkan pergerakan copper, ini dah habis lah. Ini tak turun berdasarkan pergerakan ni Penurunan sekarang ni 3. Kita cerita benda ni dari bila? Dia sampai Aisyah. Ingat tak bila saya tunjuk benda ni ada yang PM saya, bang jauh sangat tu, tak sampai tu. Dia sampai. Sampai, ingat yang ni. Kita cerita ni bila? Dah tak ingat dah. Saya letak order je, saya tak ingat dah. Dah lupa dah. I'm looking at this move. Dari bila dah? Dari COVID-19. Saya ingat lagi saat waktu tu saya pergi mask dekat saya pun tak ingat dah, lama sangat. Masa masih pakai mask. Kita cerita benda ni. Lama. Hopefully some of you ada yang masuk ni. Yang tak jadi-jadi itu adalah Exxon. Minyak ni. Tapi okey, sekiranya ini berlaku, saya akan membeli. I'm a buyer. Kalau ini berlaku. Faham? Tak cepat submit. Lama sangat dah cerita tu. Saya pun dah lupa. Ini mungkin trunket dan habis dah ke atas. Mungkin. Tapi ni nampak macam 5. Jadi kalau dia buat, jadi saya akan beli lagi. Saya akan beli lagi. Nampak bahasa dia. Saya akan beli lagi. Disclaimer, saya dah ada position. Lama cerita ni, bukan cerita hari ni, cerita lama. Okey? Ada soalan? Kita ada 10 minit. Kalau anda ada anything, Bitcoin. Mana Bitcoin? Bitcoin tak ada apa-apa perubahan. Tak ada. Kita mungkin melihat kepada sama ada 2 ni masih in progress. Kalau US dollar lemah, then 2 ni will be in progress. Ini W, sini X. Sorry, ini adalah sini kita boleh lukiskan W, sorry, X, W, X 1, 2, 3, Y. Lepas tu ini 2. Baru dia jatuh. Selagi dia bawah low ini, kita masih katakan dia ke bawah. Nothing new. Okay. Sekarang, sideway. Tak ada apa-apa. Kecuali anda tengok M1, M5. Itu cerita lain. Siapa? Ada package ke datang je.
Package tak tahu apa dia. Okay. Alternatif. Sekiranya GBP kita kena stop loss, dan kita tahu something big untuk US dollar. Sekiranya ini ada 1618, maksudnya sini adalah merupakan lekuk 3. Sekiranya itu berlaku, then kita akan tukarkan struktur ini kepada cerita lain. Kita masih akan yang sama. Kita akan tukarkan kepada struktur 4 yang besar. Ini adalah satu biru belakang. Ini 1, 2 merah, 3 merah, 4, 5, 3 yang 3 yang merah, 4, 5. Kita akan balik ke belakang dan kita buat correction yang besar sikit. Iaitu alternatif dia. Okey, hanya jika itu berlaku. Faham? Sekarang tak ada apa. Nothing. Selagi dia tak buat apa-apa, selagi tu kita tak kisah. Biar dia dalam range dia, biar dia buat kerja dia. Boleh? So, yang saya nampak, berdasarkan dekat chart, there will be something kepada GBP ni. Sebab everything berada dekat, tak tahu apa news ke apa ke kan. Sebab GBP punya pair, ada ambil lah apa-apa, semua berada dalam zone something. Kalau dia nak break out, kuat terus, ataupun dia something. Some news tak tahu cerita apa. Ya, dalam 2-3 hari ni, semuanya berada dalam kawasan ni. Untuk GBP pair, ada ambil lah apa-apa. Ya, dia berada dalam zone dia. GBP AUD, GBP NZD, GBP CAD, GBP Chef, Euro GBP, kesemuanya berada dalam zone dia. Euro GBP, tengok. Semuanya berada dalam zone dia. Everything. Tak tahu apa cerita, something. Semua ni. Ni dekat 100%. Something, tak tahu apa cerita dia. Untuk GBP ni. Ya, dia kurangkan teks. Tapi itu tak jadi. Itu semalam kita nampak. Sebab itu GBP ada extension a bit. Tapi tak tahulah apa news dia. Something tak tahu apa cerita dia. Flip-flop dia punya kerajaan baru ni nampak tak ada tulang belakang. Tapi tak tahu apa cerita dia. GBP ni. Sebab teknikal menunjukkan something akan berlaku. Something yang major akan berlaku kepada GBP. Selepas yang dia jatuh teruk itu, yes and no. Okey, kena faham ekonomi UK ni, UK ekonomi ni lain sikit. Kalau terutamanya England, kalau kita cerita UK tu ada lain-lain. Sebab UK punya ekonomi, okay, dia amat terdedah kepada perubahan besar mata wang punya nilai. Sebab, especially England, sebab dia adalah hampir nak jadi net importer untuk food. Makanan merupakan yang major import untuk dia. Ya, net importer terutamanya untuk food item. Sebab tu dia banyak bergantung cerita Rusia semua tu. Dia net importer untuk food item. Banyak bergantung kepada import dari luar. Satu ada terjejas apabila Brexit apa semua ni. Jadi kalau GBP yang terlalu murah, dia punya inflation tinggi. Tapi kalau dia kuatkan sangat, GBP terlalu tinggi, dia punya inflation akan jatuh. Sebab harga ni, itu bagus, yes.
Kalau ekonomi dalam negara dia kuat. Tapi dia punya ni dia tak dapat terlalu dia lain sikit daripada lain-lain negara. Dia amat terdedah kepada faktor turun naik mata wang ni. So major move dalam GBP adalah something yang akan nampak direct, terus nampak dekat apa inflasi dia. Macam orang lain dia ada banyak faktor, bukan setakat so dia bukannya banyak sangat macam makanan. Okey, macam energy price, orang boleh tak naik kereta, faham tak? Orang boleh kurangkan ni. Makan, anda tak nak makan macam mana? Faham tak? Macam energy price, okey, inflasi betul, tapi itu boleh dikawal dengan kita turunkan demand. Macam mana kita nak turunkan demand orang makan? Kau makan dulu 5 senduk, sekali makan 1 senduk. Wan, pergi tengok map UK tu. UK tu apa, Wan? Dia benua ke apa? Dia pulau. Ekonomi dia besar. Tapi besar bukan kepada pertanian. Pertanian dia ada, tapi tengok. Ni maksud saya. Ni maksud saya. Dia lain. Dia tak sama macam, dia terlalu terdedah kepada faktor luar ni. Tengok dia punya balance of trade negatif. Nampak tak? Dia banyak tahun, dia memang negatif. Kecuali masa COVID-19 lah, sebab tak ada bisnes. Dia banyak negatif. Nampak dia punya ni? Ni negatif. Sebab banyak yang menyumbang kepada ni. Nampak dia punya import ni? Dia banyak import daripada ekspor. Cuma masa COVID-19, kapal tak ada. Bukan kapal tak ada. Masa COVID-19 dia positif. Nampak ni? Banyaknya dia punya ni adalah kepada makanan. Tu dia. Kan? Anda nak tanam gandum, di orang sana tu beza kita tanam padi. Anda nak tanam gandum, mana dapat tanam gandum dalam pasu? Macam tanam padi dalam pasu lah. Adalah dekat Jepun dia orang buat yang bertingkat-tingkat guna tu, tapi hidroponik apa semua, tapi itu pun makan space. Boleh tanam sendiri, betul? Tak besar dari kuku kaki. kuku jari. Nampak? Dia jadi bila dia bergantung banyak kepada import. Bila kita import, kita kena beli mata wang luar. Jadi bila GDP tu jatuh teruk, inflation. Nampak? Dia tak sama macam lain. Jepun pun ada macam ni, tapi tak ada teruk macam dia. Jepun pun sama, tapi Jepun tak teruk macam dia. Ni Jepun. Tengok ni. Ni maksud cat-cat ni. Jepun pun negatif. Okay? Jepun pun sama, negatif. Tetapi, dia ada yang positif. Tak teruk macam GBP tadi. Macam US, yes. Dia memang kena, US lain cerita. Dia kena tapau. US tu zaman Reagan punya hal. Semua nak import dari luar. Tengok. Ni Jepun. Jepun tak teruk macam apa UK tadi. Nampak? Ni Jepun. US teruk. US memang, sebab itu orang tak suka Trump. Trump tu bagus. Tengok US. US pun sama. US punya ni negatif. Tahu tak kenapa dia duduk negatif? Dia punya polisi sendiri. Orang untung berniaga dengan dia. Syarikat dia banyaknya import daripada syarikat dia yang hilang kat luar. Itu US. US tak payah cerita.
banyaknya global punya trade menggunakan US dollar. Jadi Trump nak kurangkan benda ni. Itu yang Trump bising benda ni. Trump bising benda tu yang bising China tu. Dia bising dengan China, nampak? Dia bising dengan China. Sebab itu bila nak tengok data ni, data China, dia ada yang untuk US punya ni. Dan US punya ni pun, dia orang ada data untuk China. Dot negatif dia tu yang Trump bising. Tapi dia run, betul lah Trump tu dia cuba nak runkan negara macam buat bisnes kan, tu yang lingkup. Faham? Jadi tengok-tengok UK, tengok-tengok GBP. Saya nampak something yang amat-amat tak stable. Kita ada Bank of England, dia dah jamin setiap kali ada reverse repo, maksudnya pembelian aset, dia akan beli peruntukan 5 bilion. Benda tu bagus ke tak? Bagus untuk jangka pendek, tak bagus untuk jangka panjang. Inflation. Jadi anda akan nampak GBP akan macam ni, meriah. Boleh? Tak apa. Apa-apa kita cerita kat chat. Chat boleh cerita benda tu. Bukannya main-main lukis dia. Ada cerita dia. Dia tengok AUD dan NZD hampir nak sampai. Okey, kita break dahulu. Kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas.